Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nabila binti Abdul Rashid dengan nombor matrik 065132 bersama dengan sahabat sekumpulan saya Izzah Nabila binti Rosli dengan nombor matrik 064136. Kita mulakan hadis dengan hadis yang ke-194. Hadis mengenai bab fil amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Hadis yang ke-194 berbunyi An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu jihad kalimatul adlin inda sultanin jaizin riwahul Abu Daud wa qala hadis hasan. Dengan bermaksud dari Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utamanya jihad ialah mengucapkan kalimah menuntut keadilan di hadapan seorang sultan, yakni pemegang kekuasaan negaranya menyeleweng. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi dan ia mengatakan bahawa ini adalah hadis hasan. Mengenai mantan hadis yang berbunyi Fadlul jihadi kalimatul adlin inda sultanin jaiz. Takhrij hadisnya adalah hadis yang tadi diriwayatkan oleh At-Tirmizi radhiyallahu anha dalam kitab Al-Fitan bab apa yang datang, yakni dalam hadis mengenai jihad yang paling besar kelebihannya ialah mengatakan kalimah kebenaran di sisi pemerintahan yang zalim. Ia telah diriwayatkan juga oleh Abu Daud radhiyallahu anha dalam kitab peperangan dan tempat-tempatnya, yakni daripada bab perintah dan larangan. Derajat hadis yang berbunyi secara umumnya boleh dinyatakan bahawa hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi berderajat sahih dengan keberadaan beberapa syahid, yakni penguatnya. Bagi kefahaman hadis dari aspek fiqh adalah diambil dari fiqh jihad karya Yusuf Qaradawi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan perjuangan melawan penguasa yang zalim. Perjuangan ini dilakukan Hamzah bin Abdul Muttalib yang disebut sebagai penghulu syuhada, yang berbunyi Sayyidus syuhada'i Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qala ila al-imam jaizin fa amarahu wa nahahu faqatalahu. Yang bermaksud pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan orang yang melawan penguasaan kejam, ia melarang dan memerintah, namun akhirnya ia mati terbunuh. Hadis riwayat At-Tabrani. Keterangan hadis, sebab apa, kenapa kita perlu berkata adil dan hak, yakni benar, kepada sultan atau penguasaan negara yang menyeleweng sebagaimana yang dikatakan dalam hadis yang saya bacakan itu tadi. Ini kerana ia dianggap jihad atau perjuangan yang paling utama, kerana memang jarang sekali yang berani melaksanakan sebab ia takut balas dendamnya. Yang dimaksudkan kalimah adil dan hak itu seperti menasihati jikalau sultan atau penguasa itu bertindak sewenang-wenangnya, penyeleweng dari tuntunan yang benar atau ia sendiri berbunyi kemaksiatan dan kemungkaran. Juga termasuk di dalamnya apabila orang bawahan sultan atau penguasa tadi memberikan laporan. Artinya, apa yang dilaporkan itu wajiblah menurut kenyataan. Rakyat miskin, jangan dilaporkan makmur. Umat mengeluh, jangan dilaporkan gembira. Hasil tanaman rosak, jangan dilaporkan memuaskan dan sebagainya. Jikalau semua itu dilaksanakan baik-baik, maka berertilah bahawa orang yang suka melakukannya tersebut telah menunaikan jihad atau perjuangan yang seutama-utamanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Yang bermaksud, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.
ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada apa yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum, sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Minhum mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Seterusnya kita beralih kepada kafamah hadis, yakni daripada Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam riwayat yang dinukilnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, jihad yang paling utama adalah mengucapkan perkataan yang benar, yakni adil, di hadapan pemimpin yang zalim. Sebagaimana yang kita tahu, penguasa ataupun dikenali sebagai pemimpin itu memiliki dua orang kepercayaan, ada yang buruk dan juga ada yang baik. Seterusnya, orang kepercayaan yang buruk, ia akan melihat apa yang diinginkan oleh penguasa. Kemudian ia berkata kepada ucapan penuh keindahan, ini adalah benar, inilah yang baik dan benar dan berguna. Walaupun penguasa itu penguasa yang sangat zalim, nauzubillah, ia melakukan hal itu untuk mencari muka di hadapan para penguasa demi mendapatkan kenikmatan dunia. Adapun orang kepercayaan yang baik, maka ia akan selalu memandang sesuatu yang diredai Allah dan Rasulnya. Ia akan menunjukkan penguasaan kepada hal tersebut. Inilah orang kepercayaan yang baik. Mereka mengatakan kalimat yang batil di sisi penguasa yang zalim merupakan lawan dari jihad. Yang dimaksudkan dengan mengatakan kalimah yang batil di sisi penguasa yang zalim, iaitu sang pembicara melihat apa yang diinginkan oleh penguasa, lalu ia akan berbicara dengannya dengan ucapan penuh keindahan. Sedangkan mengatakan kalimah yang benar kepada para penguasa yang zalim merupakan jihad yang paling besar di depan penguasa yang zalim. Kerana bagi penguasa yang adil, mengucapkan kalimah yang hak di sisinya tidak akan membahayakan orang yang mengatakannya, kerana ia akan menerimanya. Berbeza dengan penguasa yang zalim, kita memiliki empat bahagian dan menyakiti orang yang kepada penguasa yang bijak adalah mudah. Kedua, ucapan kebatilan kepada penguasaan yang adil ini sangatlah berbahaya kerana anda akan dianggap telah memfitnah pemerintahan yang adil. Justru, ungkaplah ucapan yang terangkai begitu indah, maksudnya berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Ketiga, ucapan kebenaran kepada penguasa yang zalim, inilah sebaik-baiknya jihad. Dan keempat, ucapan kebatilan kepada penguasa zalim, inilah adalah seburuk-buruk keadaan. Walaupun empat bahagian, tetapi yang paling utama adalah mengucapkan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Justru, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengatakan kebenaran bagi dirinya maupun orang lain secara zahir ataupun batin. Ma'anil kalimah. Kalimah yang pertama yang bertulis al-jihadih, yakni makna berusaha untuk menindas musuh Islam dengan berperang dengan sebagainya. Dan kedua, kalimah iaitu kalimatul adlin, yakni makna kalimah keadilan, yakni kalimah kebenaran. Wa akhirun kalimah jaizin, yang bermaksud yakni yang zalim. Bagi pengajaran hadis mengenai hadis tersebut adalah jihad berperingkat. Seterusnya, perintah kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah jihad. Dan yang terakhir, menasihat penguasa adalah satu jihad yang paling besar. Tetapi mestilah dengan ilmu hikmah dan bukti. Sekian, itu sahaja daripada saya mengenai hadis 194. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzah Nabilah binti Rusli, nombor matriks 064136. Saya mewakili kumpulan 6 ingin menyambung pembentangan dalam hadis yang mana hadis ini terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita sambung pula hadis yang ke-195, iaitu hadisnya berbunyi, An Abi Abdillah Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmasi radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil gharzi ayyul jihad afdal qala kalimatu haqq inda sultanin jaiz rawahu an-Nasa'i bi isnadin sahih. Maksudnya dari Abu Abdullah iaitu Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmasi radhiyallahu anhu bahawasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia telah meletakkan kakinya pada sanggur di tempat berpijak pada kenderaan unta atau lain-lain yang terbuat dari kulit atau kayu. Katanya, manakah jihad itu yang lebih utama? Baginda menjawab, iaitu mengucapkan kata-kata yang hak di hadapan sultan yang menyeleweng. Maksud sultan yang menyeleweng di sini adalah pemerintah yang zalim. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i dengan isnad sahih. Seterusnya kita pergi pula kepada matan hadis, iaitu kalimatu haqq inda sultanin jaiz. Maksudnya kalimah perkataan yang hak di hadapan pemerintah yang zalim. Takrij hadis pula, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i radhiyallahu anhu dalam kitab Perjanjian dan Perkara yang Disukai, iaitu bab kelebihan orang yang mengucapkan perkara yang benar di sisi pemerintahan yang zalim. Derajat hadis pula, secara umumnya boleh dikatakan bahawa hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi berderajat hadis sahih dengan keberadaan beberapa syahid, iaitu beberapa penguat. Sama juga seperti hadis 194 yang sahabat saya bicarakan sebentar tadi. Baiklah, kita balik pula kepada makna-makna perkataan yang terdapat dalam hadis yang saya bacakan tadi. Pertama, al-gharzi. Maksudnya mencucuk ataupun memasukkan ataupun menujah sesuatu ke dalam memacak. Yang kedua pula, kalimatu haqq, yakni kalimah yang betul ataupun perkataan yang betul. Dan yang ketiga pula, jaiz. Maksudnya zalim. Sedangkan zalim ini adalah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim ini adalah setiap orang yang tidak adil kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Antara kriteria pemimpin zalim iaitu pertama, kezaliman az-zulma yang memenuhi semua kriteria, iaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Perbuatan zalim ini sangat dibenci Allah SWT kerana akibatnya merugikan manusia, dan Allah sebenarnya telah memuliakan manusia antara satu dengan lainnya sehingga seseorang itu tidak boleh berbuat aniaya terhadap orang lain. Yang kedua pula, bodoh ataupun jahil, iaitu kurangnya ilmu pengetahuan yang membuatnya tidak dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dalam kebijakan hukum. Yang ketiga, fasik ataupun berdosa, iaitu suatu perbuatan yang melanggar perintah dan larangan Allah SWT. Dan terakhirnya pula ialah
Ia mempunyai rasa takut dan bimbang dalam mengambil keputusan sehingga dapat menimbulkan kebijakan pemerintah yang kacau dan niscaya akan timbul kelemahan-kelemahan dari segi tertentu. Kita beralih pula kepada kefahaman hadis. Pertamanya dari aspek akidah. Baiklah, hadis ini memberi kefahaman kepada kita dari aspek akidah yang mana kita sebagai umat Islam hendaklah menjaga akidah kita dengan sebaiknya daripada terpesong. Na'udzubillah min zalik. Bagaimana kita ingin menjaga akidah kita? Salah satunya adalah dengan mentaati pemerintah yang adil, bukannya pemerintah yang zalim. Hal ini demikian kerana seseorang itu dilihat melalui pemerintah itu. Sekiranya pemerintah itu baik, maka insya-Allah masyarakatnya, rakyatnya juga akan menjadi baik. Kerana seseorang pemerintah ini adalah cerminan buat semua rakyat jelatannya. Oleh itu, kita sebagai orang awam, orang biasa, taklah siapa sahaja yang bergelar pemimpin. Akan tetapi, sekiranya dia, pemimpin ini, melakukan kejahatan ataupun kemungkaran, maka cegahlah ia dengan hikmah agar kita tidak terikut-ikut dan tidak terjerumus dengan kesalahannya. Malah, akidah kita juga akan selamat dan terpelihara. InsyaAllah. Pemimpin ini adalah orang yang paling berat memikul amanah kerana besarnya jumlah orang yang di bawah pimpinannya. Pemimpin ini juga lebih mudah membuat kezaliman disebabkan kuasa yang ada padanya, seperti ciri-ciri orang munafik. Apakah ciri-ciri itu? Ciri-ciri orang munafik ini ada 3 menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, Ayatul munafiqi salasun, iza hadasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda orang munafik ini ada 3. Apabila berkata, ia berbohong. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila diberi kepercayaan, dia mengkhianati. Maka, hendaklah para pemimpin bertakwa kepada Allah dan bertaubat atas perbuatan zalim yang pernah dilakukan kerana ia akan dipertanggungjawabkan dan dipertanyakan oleh Allah di akhirat kelak. Yang kedua pula, kefahaman hadis dari aspek fiqh. Hadis ini juga memberi kefahaman kepada kita dari sudut fiqh berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang kita bincangkan sekarang ini mengenai amal ma'ruf nahi munkar, yang mana kita perlulah mencegah seseorang yang melakukan kemungkaran walaupun dia adalah seorang pemerintah. Hal ini demikian kerana ini adalah merupakan tanggungjawab buat diri kita sebagai seorang Muslim dalam mengikuti apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah SWT ke atas diri kita selagi mana ia berlandaskan syariat Islam. Justeru, walaupun kita ini hanyalah manusia biasa, tetapi apabila kita melihat pemerintah kita itu melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan, maka tugas kita lah memerintah dengan kebaikan dan juga melarang kemungkaran. Sebagaimana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.
Yang dimaksudkan ma'ruf di sini adalah segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Sedangkan mungkar pula ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita daripada Allah. Yang ketiga pula, kefahaman hadis dari aspek akhlak. Hadis ini juga memberi kefahaman kepada kita dari aspek akhlak, iaitu apabila kita diberi satu amanah dan tanggungjawab terhadap sesuatu perkara, maka kita perlu memikulnya dengan sebaiknya. Lebih-lebih lagi, apabila kita menjadi seorang pemimpin. Justeru, tidak boleh dinafikan bahawa sebagai seorang pemimpin, kita perlu menunjukkan contoh teladan yang baik kepada masyarakat di luar sana dengan bersikap dengan sifat-sifat yang baik, iaitu budi pekerti, adil, jujur, amanah, bertanggungjawab dan mengikuti segala suruhan Allah dan menjauhi segala larangannya, juga berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana kita tahu, kedudukan pemimpin ini sebagai penerus tugas Rasul untuk menegakkan hukum Islam merupakan hal yang sangat penting. Lebih-lebih lagi, pemimpin yang mengurus masalah pemerintahan. Kerana pemimpin adalah seorang yang ditunjuk untuk memikul tugas dan tanggungjawab atas masyarakat yang dipimpinnya. Juga mengatur kehidupan masyarakatnya. Tidak kiralah dalam bidang struktur pemerintahan, politik, sosial, kesejahteraan, keamanan, pendidikan dan sebagainya. Seorang pemimpin ini perlulah memberikan contoh terbaik, iaitu contoh teladan, kerana ia sebagai tumpuan pandangan dan sumber harapan bagi anggota masyarakatnya agar negara menjadi lebih baik. Sebagaimana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى الآخر. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka ini menyuruh ataupun mengerjakan yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Surah At-Taubah ayat yang ke-71. Akhir sekali, pengajaran yang kita dapat daripada hadis yang ke-12 ini, tetapi kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini adalah hadis yang ke-195. Jadi pengajarannya adalah yang pertama, kebaikan terhadap nasihat. Yang mana nasihat ini merupakan satu kebaikan. Dan juga apabila kita nasihat itu, mestilah kita nasihat dengan kebaikan. Kerana apabila kita menasihati seseorang, insya-Allah dia akan menerima nasihat kita itu dan akan berubah menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Sebab itulah dikatakan kebaikan terhadap nasihat. Yang kedua pula, ucapan kebenaran kepada penguasa yang bijak adalah mudah. Manakala ucapan kebenaran kepada penguasa yang zalim adalah sukar. Sebab apa? Inilah sebaik-baiknya jihad. Manakala ucapan kebatilan kepada penguasa zalim, ini pula adalah seburuk-buruk keadaan. Maksudnya dekat sini, menasihati penguasa ataupun pemerintah ini adalah salah satu jihad yang paling besar. Tetapi mestilah dengan ilmu, hikmah dan bukti. Yang terakhirnya pula ialah dibolehkan menghadap ataupun berhadapan dengan seseorang penguasa pemerintah itu, yang zalim itu, apabila dia dianiaya. Dan juga apabila dia menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Seterusnya,
hendaklah diberi nasihat dengan lemah lembut dan kebaikan dalam teguran supaya dia ingat ataupun takut sebelum melakukan sesuatu perkara. Baiklah, itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang itu juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.